Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada semua murid-murid yang cikgu kasihi. Terima kasih kerana menonton video cikgu pada kali ini. Jadi, hari ini cikgu akan mengajar kamu berkaitan dengan fizikal geografi. Di mana kita akan belajar berkaitan dengan struktur bumi, apa yang ada di permukaan bumi, sistem bumi. Okey, kita akan belajar apa yang ada di dalam bumi, serta kita akan belajar juga tentang benua. Jadi kita akan teruskan dengan pembelajaran kita yang pertama, iaitu apa yang ada pada sistem bumi. Okey? Jadi, apa itu bumi? Jadi bumi ini adalah seperti yang kita tengok dekat background cikgu ni, di mana bumi ini sangatlah luas, di mana keluasan dia sehingga 510 juta kilometer persegi, di mana walaupun kita tengok dekat laut tu sampai ke hujung tu je, itu pun kita tahu berapa kilometer. Jadi bumi ini dia berbentuk sfera. Berbentuk sfera ni macam mana? Dia seperti berbentuk bola yang mana awak boleh sepak, dia boleh bergerak. Sama juga macam bumi, dia mempunyai kitaran, dia ada pergerakan bumi. Itu kita akan belajar selepas ini. Jadi dalam bumi ini juga ada berlaku interaksi, di mana tanpa ada empat perkara ini, takkan adalah kita. Takkan adalah, kalau tak cukup, contoh ada 3 sahaja perkara ini. Jadi tak cukup, memang takkanlah kita saling melengkapi antara satu sama lain. Jadi apa itu 4 perkara tersebut? Okey, jadi kita akan tengok selepas ini. Baiklah, ada 4 perkara. Okey, ada 4 ciri fizikal yang ada di permukaan bumi, iaitu yang pertama. Okey, awak nampak tak apa yang ada dekat sebelah cikgu ni? Yang cikgu tunjuk ni, apa itu? Ini dipanggil gunung. Okey, kita tahu dekat gunung ni, kat bukit ke gunung mesti ada pokok. Pokok ini adalah kehidupan. Jadi dalam ciri fizikal, dia memanggil biosfera. Okey, biosfera ini adalah hidupan yang hidup, sama ada binatang ataupun manusia, tumbuhan dan sebagainya yang hiduplah, organisma. Jadi yang kedua adalah sebelah biosfera ni apa? Tu sana tu, dipanggil hidrosfera ataupun air, hidro. Yang awak tahu kan, hidro, hidrogen dan sebagainya. Jadi hidrosfera adalah air, di mana saliran air ke sungai, badan-badan air, tasik, laut, sungai dan sebagainya, yang mana sama ada ia berbentuk fizikal. Okey, seterusnya adalah kalau kita menghirup udara ni kan, kita menghirup udara oksigen. Udara oksigen adalah daripada berlakunya kitaran, iaitu di atmosfera. Di atmosfera tu kat mana? Kat bahagian atas tu, langit. Tempat laluannya, tempat laluan kapal terbang, di mana kita tahu lapisan langit ni ada banyak. Jadi atmosfera ini adalah lapisan yang paling bawah, yang mana yang membolehkan orang kata burung ke, laluan burung dan sebagainya. Jadi
berlakunya interaksi di situ. Awak bayangkanlah kalau manusia hidup tanpa oksigen, manusia boleh hidup tak? Ataupun kalau tumbuh-tumbuhan hidup tanpa ada air, boleh hidup tak? Dan last sekali adalah litosfera. Apa itu litosfera? Litosfera, L-I-T-O-S-T, adalah tanah. Di mana penting sangat tanah ni untuk apa? Jadi kalau kita tengok tumbuh-tumbuhan, mesti memerlukan tanah untuk tempat dia mencengkam. Awak bayangkan kalau kat dunia ni tak ada tanah, jadi apa kat tanah? Kalau tanah tak ada, macam mana nak hasilnya daratan? Betul ataupun tidak? Jadi penting sangat tanah ni kepada kehidupan. Sama ada tanah ini ada yang berbentuk pasir, ada yang jenis berbentuk orang kata permukaan yang kasar, ada batu-batu, tanah gambut, tanah laterit untuk pertanian, dan sebagainya. Okey. Jadi kita akan tengok selepas ini apa yang ada di dalam bumi pula. Tadi kita dah bincang berkaitan dengan apa yang ada dekat permukaan bumi. Jom kita lihat keindahan alam yang ada di muka bumi ini. Saksikan. As you step into the forest, pause, still yourself. The forest captivates the imagination, permeates into the myths and beliefs of every culture. There are trees standing to this day that sheltered our ancestors from the rain as they shed their stories and fires 5,000 years ago. Trees that have stood through the rise and fall of empires and civilizations. Forests measure the passing of the year with vibrant green growth, the fall of leaves, orange and brown. They live on as generations come and go, waiting as the world changes all around. But the heart of the forest beats slowly, unchanging. Walk into a forest today anywhere in the world and share the same quiet awe that others experience. We are connected to forests. We must look after their future. Baiklah, seterusnya cikgu akan ajarkan kamu apa yang ada di dalam struktur di dalam bumi. Tadi kita dah belajar di luar bumi ataupun di permukaan bumi. Kali ini cikgu akan ajarkan kamu apa yang ada dalam bumi yang kita tak nampak. Tapi kita boleh belajar. Di mana ada 3 struktur bumi yang cikgu akan ajar awak. Yang pertama adalah kerak bumi ataupun permukaan bumi. Yang kedua adalah mantel. Dan yang ketiga adalah teras, bahagian paling dalam, core. Okey, jadi yang pertama adalah kerak bumi, di mana kerak bumi ini adalah permukaan yang paling keras dan pejal, di mana terdapat 2 lapisan kerak bumi. Okey, yang pertama adalah Cl, itu Si mewakili silika dan Al mewakili aluminium, di mana silika dan aluminium ini adalah kerak bumi yang terhasilnya benua. Yang awak tengok dekat atas cikgu ni, yang warna hijau, itulah orang kata kerak bumi terhasilnya benua. Okey. Lapisan yang kedua adalah sima. Okey, sima itu adalah Si silika dan Ma magnesium, di mana silika dan magnesium ini adalah permukaan
yang berada di laut. Di dalam laut, di laut kan. Kalau awak tengok, okey, bahagian paling bawah iaitu permukaan di lautan tersebut. Okey, bahagian bawah sekali adalah kerak. Lapisan yang kedua. Jadi bahagian atas benua, okey, iaitu sika, dan bahagian bawah lapisan yang kedua adalah sima. Okey, jelas? Okey. Baiklah, ciri yang kedua adalah mantel, di mana 2/3 daripada mantel ini terdiri daripada jisim bumi. Awak tengok ni kan? Dalam full ni banyak daripada mantel. Macam kerak bumi kecil je, sikit je. Lepas tu mantel tu 2/3 jisim bumi. Sangatlah besar. Dan di bahagian separuh bumi yang berdekatan dengan core dia ataupun dipanggil teras bumi, dia mempunyai separa cecair yang mana disebabkan oleh tekanan dan haba yang sangat panas, iaitu sehingga 4,500 darjah Celsius. Sebab itulah dia mempunyai permukaan yang separa cecair. Yang separa cecair inilah yang boleh menghasilkan apabila berlakunya pelanggaran plat tektonik ataupun dipanggil pelanggaran di antara kerak bumi ini, boleh menghasilkan gunung berapi. Ini kita akan belajar pada pembelajaran kita minggu hadapan. Tapi untuk kali ini juga akan ajak ini dahulu. Okey, boleh? Baiklah, yang ketiga adalah teras bumi. Di mana inilah yang paling dalam dan mempunyai tekanan dan suhu yang sangat tinggi. Jadi, dalam teras ini terbahagi kepada dua. Okey, yang pertama adalah teras luar dan yang kedua adalah teras dalam. Di mana teras luar ini mempunyai ketebalan 3,000 hingga 5,000 kilometer. Punyalah tebal teras luar. Betul ke tidak? Betul. Lepas tu, okey, semua batuan yang ada kat teras luar tu akan sentiasa terlebur dan panas. Sebab apa? Dia mempunyai 4,500 sehingga 6,000 darjah Celsius. Panas, dan ia sangatlah panas hingga boleh meleburkan batuan yang ada di teras bumi itu. Okey, jadi teras bumi dalam ini pula dia bersifat pejal. Sebab apa? Dia mempunyai tekanan yang sangatlah banyak, iaitu sehingga 6,000 kali ganda tekanan dia nak dibandingkan dengan luar. Jadi awak pernah dengar tak perkataan graviti? Jadi daripada situlah ia terhasil disebabkan tekanan dia yang sangatlah tinggi. Jom saksikan. You know, we've managed to go hundreds of thousands of miles into space. But when it comes to the Earth, we've barely scratched the surface. Our planet's core is a magnificent mystery filled with secrets. Well, it's time to figure them out. The Earth's inner core is an extra hot solid ball with an approximate radius of 760 miles. To put that into perspective, it's just 30% smaller than the Moon. But if we've never been there, how did we find this out? Well, we've learned about the core by observing the effects of gravity on objects on the surface of our planet. From there, it's estimated that the Earth's mass is 5.6 sextillion tons. Get out your bathroom scale. Nah, don't. The density of everything that lies on the surface is much lower than the core's average density. Scientists figured out that most of the Earth's mass is located towards the center of our planet. It's estimated that more than 80% of the core consists of one of the 10 most common elements in our galaxy, iron. But the iron on the Earth's surface is kind of limited. I know what you're wondering. How did the iron make it all the way down to the core? Well, there is a simple explanation.
the heavy element somehow pushed itself, literally, towards the center of the Earth. And a ton, pardon the pun, of research was done to figure out how. Most of the Earth's surface is made of rocks called silicates, and the molten iron had some difficulty passing through them. To help you understand, think of how water struggles to get through a greasy surface. But in 2013, Wendy Mao and her team from Stanford discovered a possible solution for how this happened. They began an experiment to see how iron and silicate react when they're exposed to extreme pressure, like that in the core. They used a diamond anvil cell to pinch the two substances under those conditions, and they achieved it. The pressure was 330 gigapascal. Its melting point is around 11,000 degrees. The fluctuation in those temperatures comes from factoring in the extreme pressure the iron is exposed to at the core. Also, other elements inside the core could be bringing the temperature down by approximately 400 degrees. Baiklah, seterusnya adalah kita akan belajar berkaitan dengan benua, di mana benua ini adalah permukaan bumi yang luas yang mempunyai daratan. Dan dahulu, pada zaman dahulu, benua ini mempunyai satu saja. Di mana permukaan bumi ni dahulu ada satu je, iaitu dipanggil Pangaea. Tapi disebabkan faktor pergerakan plat tektonik, berlakulah hanyutan benua, dia pun berpecah. Jadi terdapat 7 benua yang ada sehingga kini, iaitu Amerika Utara, yang kedua Amerika Selatan, yang ketiga benua Afrika, keempat benua Eropah, kelima benua Asia tempat kita duduk di Malaysia. Okey, yang keenam adalah benua Australia dan yang ketujuh adalah benua Antartika. Jadi terdapat 7 benua ini yang mempunyai populasi manusia yang akan ada semua interaksi-interaksi yang kita belajar tadi, iaitu berlakunya hidrosfera, ada litosfera, atmosfera dan hidupan manusia yang pelbagai. Jadi kita akan tengok satu persatu di mana benua-benua ni, apa yang ada pada benua-benua ini. Bagaimana benua dikategorikan? Benua secara umum bererti daratan yang dibahagikan kepada beberapa bahagian. Di Malaysia, jika ditanya berapa benua yang ada di dunia, pasti jawapannya 7. Asia, Eropah, Australia, Afrika, Amerika Utara, Amerika Selatan dan Antartika. Tetapi, jika soalan ini ditanya di negara lain, kemungkinan jawapannya adalah 4, 5 dan 6. Jadi, kenapa jawapan ini tidak konsisten bagi semua negara? Dan bagaimana benua ini dikategorikan? Terdapat beberapa pendapat mengatakan benua dipisahkan antara daratan besar dan lautan. Jika anda berfikir seperti ini, anda salah. Ini jawapan sebab anda salah. Ini adalah Eropah dan ini Asia. Tetapi, dua benua ini tidak dipisahkan oleh mana-mana lautan. Jawapan biasa yang diberikan dalam persoalan ini adalah sebab adat dan budaya. Sememangnya, kedua-dua negara ini sangat berbeza dalam adat dan budaya. Sebab itulah ia menjadi dua benua yang berbeza. Tetapi, jika jawapan ini diguna pakai, masalah lain akan kelihatan. Sebabnya, India dan Timur Tengah juga sepatutnya adalah dua benua yang berbeza jika kita mengikut teori ini. Jadinya, benua akan bertambah dan menjadi ruang yang lebih kecil. Dalam isu ini, sesetengah pakar menggabungkan dua benua ini menjadi satu benua dan menamakan Eurasia. Eropah dan Asia digabungkan. Wujudnya Eurasia ini menjadikan bumi mempunyai 6 benua. Model ini kebanyakannya diajar di Eropah Timur dan Jepun. Dalam model ini, kita akan mempunyai benua Amerika Utara, Amerika Selatan, Australia, Antartika, Afrika dan Eurasia.
Konsep benua dipisahkan lautan juga tidak boleh diguna pakai di benua Amerika, Amerika Utara dan Amerika Selatan. Kedua-dua benua ini dihubungkan dengan Panama. Kita boleh berjalan dari Alaska dengan merentasi semua negara ini dan akhirnya sampai di negara Chile. Jika kedua-dua benua ini digabungkan, kita akan mempunyai 5 benua: Amerika, Eurasia, Afrika, Australia dan Antartika. Baiklah, terima kasih kepada semua pelajar-pelajar cikgu kerana dapat menyaksikan video yang telah cikgu sediakan sepanjang hampir 25 minit. Terima kasih banyak-banyak. Boleh tepukkan kepada diri awak kerana awak masih bersemangat lagi nak belajar geografi. Baiklah, cikgu akan sertakan beberapa soalan untuk kata pengukuhan daripada apa yang kita belajar hampir 25 minit ini. Okey. Cikgu nak awak buat soalan ini di buku nota dan bolehlah sertakan jawapan dan snap nak masukkan di dalam Google Drive yang telah cikgu sediakan. Jadi apa soalan-soalan